Jenazah 3 mangsa lemas di kolam latihan kereta kebal sebuah kem tentera di Temeloh Pahang selamat dikebumikan malam tadi. Allahyarham Nur Amar Mukhlis Muhammad Anizan 13 tahun disemadikan di Kampung Kuau dan Aiman Syafiq Sudirman 11 tahun di Kampung Badak Bacuk Kelantan. Manakala jenazah Muhammad Syafiq Aswad Syahril Naim juga 11 tahun dikebumikan di Kampung Wakaf Pasir Putih. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Masjid Mukim Badak Melawi apabila ibu salah seorang mangsa menggagahkan diri menghadiri pengumian anaknya meskipun syarat mengandung. Kehadiran Nur Aidil Azilah Hashim 35 tahun itu mengundang pilu ramai apabila terpaksa dipapah ketika memberi penghormatan terakhir kepada anaknya Aiman Syafiq. Pengebumian kanak-kanak itu dihadiri lebih 100 orang termasuk anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, ahli keluarga dan penduduk kampung. Perasaan hiba turut menyelubungi ahli keluarga serta lebih 50 orang yang hadir ke pengumian Nur Amar Mukhlis. Menurut bapa Allahyarham Sarjan Muhammad Anizan Daud, anaknya itu sering bertanyakan kepada bapanya sama ada mereka sekeluarga akan pulang ke kampung. Tambahnya mengikut perancangan, mereka sekeluarga sepatutnya bertolak ke kampung petang semalam. Di Kampung Wakaf Pasir Putih pula, lebih 50 penduduk dan ahli keluarga hadir ke pengumian Muhammad Syafiq Aswad. Turut hadir 20 anggota ATM dari Kem Batu 5 Mentakap dan Kem Desa Pahlawan Kok Lahnas. Terima kasih banyak-banyak kepada PDM Tentera Darat sendiri yang banyak membantu daripada pengurusan semuanya. Mungkin maknanya Abang redha lah. Saya redha je lah. Apa yang saya buat yang terbaik untuk dia lah. Itu je lah. Terdahulu media melaporkan kesemua mangsa ditemukan lemas selepas didakwa mandi di kolam latihan kereta kebal sedalam kira-kira 2.1 meter. Terdahulu 3 sahabat itu Aiman Syafiq, Muhammad Syafiq dan Amar Mukhlis, masing-masing murid tahun 4 dan 6 Sekolah Kebangsaan SK Desa Bakti Mentakap, dipercayai lemas ketika mandi di kolam berkenaan selepas pulang dari kelas Fardu Ain di kem itu. Bapa Aiman Syafiq, Korporal Sudirman Mustafa 37 tahun berkata, sebelum kejadian, dia menghantar anak sulung daripada 3 beradik itu ke kelas mengaji berhampiran rumahnya. Dia pergi itu selepas saya hantar mengaji di blok saja. Lepas tu dia bagi tahu saya nanti ambil dia jam 18.00. Masa hantar mengaji tu pukul apa? Dalam 17.00. Oh, mana sebelum ni tahu tak dia pergi mandi gitu? Tak, sekalinya dia tak pergi. Manakala menurut keluarga Syafiq Aswad, mereka menerima panggilan telefon daripada jiran selang sejam selepas mangsa meminta izin keluar bermain. Bukan sikap tak ada lah sebab saya ambil pelaporan semalam. Cuma Sazah dia cakap, dia jawab kan peperiksaan gafar tu cuma jawab peperiksaan tu kalu dia kata macam nak cepat lah. Adik mangsa Muhammad Safwan Arfan 9 tahun selamat apabila dia hanya duduk di tepi kolam namun masih trauma setelah menyaksikan kejadian tersebut. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan maklumkan lembaga siasatan akan ditubuhkan bagi mengenal pasti punca tragedi itu. Jelasnya siasatan itu akan meliputi pelbagai sudut termasuk faktor kawalan dan fasiliti di kawasan larangan terbabit. Kita nak mengenal pasti punca berlakunya kejadian tersebut. Adakah berlaku kelemahan dari segi pengawalan ke atau pagar tu mungkin perlu diganti dengan baru lebih tinggi atau dengan anti-climb punya material ke, sebab kolam tu dah ada sekian lama sebenarnya, cuma ini kejadian seumpama ini berlaku. Kolam itu jelasnya adalah kawasan larangan dan kebiasaannya kosong namun akan diisi air untuk latihan kenderaan selain air hujan bertakung. Beliau yang menzahirkan duka cita atas kejadian itu turut menyalurkan bantuan kepada keluarga mangsa.